Didik TV KPM. Jadi cikgu, apa kegiatan-kegiatan yang memang mengancam ni cikgu? Okey, kita teruskanlah. Silakan, Dengan cikgu. topik kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Okey, apa yang mengancam tu? Apa yang mengancam? Maksudnya yang boleh menjejaskan hidupan liar ni mungkin menyebabkan kepupusan, kematian. Okey, yang pertama adalah aktiviti pembalakan. Okey, kegiatan pembalakan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Fan tahu tak flora dan fauna itu apa? Tahu cikgu? Tahu kan? Kalau flora tumbuhan, fauna itu hidupan ataupun haiwan-haiwan. Haiwan. Okey. Pembalakan kan tebang pokok kan. Bila tebang pokok, habitat hidupan liar ni dah terancam dah, musnah. Tak ada tempat tak ada tempat dia nak tidur. Tak ada rumah dia. Tak ada rumah dia lah. Okey. Kita kalau tidur tepi jalan rasa macam tak berapa nak selamat. Begitu jugalah dengan hidupan liar. Okey. Permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakisan, ke tanah akan terhakis. Okey, kurangnya proses sejak peluhan, maksudnya bila pembalakan akan menyebabkan hutan dah menjadi panas. Okey. Peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera yang turut meningkatkan suhu bumi. Okey, panas. Okey, sebab tumbuh haiwan dah tak ada. Okey, tumbuhan dah tak ada. Nak keluar oksigen kan? Kalau oksigen kan akan hidupan ni tak apa nak bernafas. Okey. Yang terakhir, tanah menjadi tandus, tanah kering. Tandus ni tanah yang keras, gersang tu. Okey. Okey, yang seterusnya hidupan liar diancam kepupusan. Okey, disebabkan oleh pembalakan, maka hidupan liar akan diancam kepupusan. Dan seterusnya kejadian banjir di kawasan tanah rendah turut menjejaskan kawasan pembiakan ataupun kawasan tempat tinggal hidupan liar. Seterusnya adalah akan berlakunya pencemaran sumber air. Macam kita mungkin kita boleh tapis air Pan. Okey, ada loji penapis. Kalau harimau macam mana dia nak tapis? Okey, maka bila berlaku pembalakan, pencemaran dan sebagainya akan menjejaskan hidupan liar dan mengancam mereka, dan mereka akan diancam kepupusan. Baik. Okey, itulah yang pertama, aktiviti yang pertama ataupun kegiatan yang pertama. Yang seterusnya adalah pengkuarian. Pengkuarian ni adalah kita lombong batu ataupun kita lombong mineral. Biasanya kuari ni adalah proses pemecahan batu untuk dijadikan bahan untuk pembinaan. Okey, contoh nak buat jalan raya, nak buat bangunan, nak buat simen, nak banjur dan sebagainya kan. Itu dah pengkuarian. Aktiviti letupan bongkar batu di kawasan kuari mengakibatkan kemusnahan habitat hidupan liar kerana gegaran tu. Bunyi bising di kawasan kuari dan sekitar mengganggu ketenteraman hidupan liar. Mereka jadi takut cikgu. Macam kita lah duduk tengah nak makan, nak minum kopi pagi, ada bunyi orang perih motor pun. Kita rasa macam terganggu emosi. Begitu juga hidupan liar. Betul. Mereka terganggu emosi. Mereka pun ada emosi juga kan. Sebab dia adalah benda hidup. Okey. Yang seterusnya adalah pencemaran udara melalui habuk dan debu kering yang terampai di udara. Kerana mereka memerlukan oksigen untuk bernafas. Bila oksigen dicampur dengan pencemaran habuk, debu, akan menyebabkan mereka terganggu. Sama lah macam kita cikgu, kalau ada jerebu cikgu kan? Macam terpaksa pakai pelitup muka. Betul. Okey. Tak pernah lagi jumpa hidupan liar pakai pelitup muka. Jadi sebab itulah kita kena jaga. Bantu mereka. Okey. Yang seterusnya adalah pencemaran air melalui air laran permukaan yang membawa debu dan kotoran ke sungai. Air tercemar, air keruh, air yang nampak seolah-olah macam sangat-sangat kotor akan menjejaskan hidupan liar. Baik. Okey. Berlaku banjir di kawasan yang rendah pun sama juga. Hidupan liar terpaksa mencari habitat baharu yang lebih selamat. Dia orang dah migrate cikgu. Dah terpaksa mengembara mencari rumah baru. Nak beli rumah tak boleh macam kita. Tak boleh, tak mampu. Kena cari sendiri. Kena cari. Okey, itu akan menyebabkan hidupan liar yang terancam. Okey. Kita kena memahami apa yang kita buat supaya mereka tak boleh beritahu kita. Telefon Irfan, janganlah macam ni. Tak boleh nak tidur ni. Kenapa macam nak kacau rumah saya? Tak boleh. Kita kena fahami mereka. Baguslah Irfan ni. Okey. Cepat mudah faham. Okey, saya yakinlah murid-murid di rumah, adik-adik di rumah yang bersama kita pada hari ini turut memahami dan cuba menyelami perasaan hidupan liar ni. Okey, yang seterusnya adalah pembinaan empangan. Empangan adalah kawasan takungan air untuk kegunaan manusia, sama ada untuk kegunaan domestik. Domestik ni maksudnya mandi, makan, minum, memasak, untuk kegunaan industri dan untuk menjana elektrik. Pembinaan empangan mengakibatkan kemusnahan hutan besar kerana perlu kawasan yang besar untuk takung air. Hutan akan musnah, habitat hidupan liar musnah,
Okey, yang ketiga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan terjejas. Kesian kat hidupan liar ni kan. Okey, itu yang seterusnya adalah aktiviti pertanian. Sebab apa perlu tebang pokok untuk aktiviti pertanian? Sebab kita nak bersihkan kawasan tersebut untuk jana ekonomi kita. Tapi tanpa kita sedari, kita akan menyebabkan landscape asal berubah. Okey, kalau kawasan seperti yang dipaparkan sekarang, ada tak hidupan liar nak duduk kat situ? Tak ada lah, kawasan terdedah. Kawasan terdedah kan. Okey, rantai makanan dalam ekosistem terganggu, kemusnahan habitat hidupan liar, kualiti tanah merosot, kehidupan air terjejas apabila racun serangga dan bahan kimia dibawa oleh air larian permukaan ke sungai. Kan kita tanam, contoh tadi kelapa sawit, getah ataupun tanaman lain, mesti kita gunakan baja. Betul. Jadi baja ni akan meresap masuk ke dalam tanah ataupun bila hujan turun, baja ni akan dibawa ke dalam sungai. Jadi dekat sungai adalah sumber air kepada hidupan liar. Maka mereka akan terganggu, terjejas, seterusnya menyebabkan mereka pupus. Okey. Lawan terakhir kaitan manusia mengancam hidupan liar adalah pengangkutan dan perhubungan. Hari kita bina jalan raya sebenarnya memudahkan kita, tapi sebenarnya tanpa kita sedari akan menyebabkan kita tebang hutan, penambangan hutan yang luas, kita habitat hidupan liar akan terganggu. Hidupan liar bertindak mencari habitat yang baru, mesti dah dilari kan. Sebab ada nak melintas jalan, ada kereta lalu. Ada kereta lalu. Waktu kalau Ifan pernah tengok, ada kejadian haiwan liar dilanggar oleh kereta. Betul. Kerana mereka adalah kawasan laluan mereka. Dan cikgu, untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah lalu di kawasan Gerik, cikgu. Dan Irfan pernah terserempak dengan seekor gajah. Gajah tu apa dia punya perasaan, kalau kita boleh faham, dia marah sebenarnya. Dia marah, betul. Sebab dia susah nak cari makanan. Mungkin habitat dia terganggu, tempat tidur dia terganggu. Pengalaman yang bagus yang boleh bercerita dengan rakan-rakan lain untuk kita kongsi apa tindakan yang boleh kita lakukan. Terdapat hidupan liar mati akibat dilanggar oleh kenderaan semasa melintas jalan. Kita kurangkan perkara ini, kita boleh lindungi hidupan liar kita. Kita nak uji sikit, kita dah belajar. Dah faham sekarang ni, kita nak uji minda. Kita uji minda, tapi kita lain sikit daripada tadi. Ujian kali ini kita tawarkan 4 bintang. 4 bintang. Untuk dikumpul oleh Ifan dan adik-adik di rumah. Kita tengok teka selang kata di sebelah Ifan tu. Ada teka selang kata. Kita bagi ringkas je. Tak adalah susah. Ada melintang, ada menegak. Mungkin kita boleh selesaikan yang melintang dulu. Yang melintang dulu. Yang pertama, nombor 1 melintang. Apa soalannya? Pembinaan kawasan ini mengakibatkan kemusnahan hutan yang besar. Yang ini cikgu Yes, bermula dengan huruf E. Mula huruf E dan kata kuncinya mengakibatkan kemusnahan hutan yang besar. Pembinaan kawasan. Dia kawasan yang takut air besar tadi. Takut air yang besar. Tahu dah jawapan dia adalah Ifan tulis dulu boleh tulis dulu. 4 betul lah cikgu. Tambahan lagi 1 bintang. 1 bintang lagi untuk Ifan. Jumlah keseluruhan 3 bintang lah yang dikumpul oleh Ifan. Tengok yang kedua, melintang juga nombor 2. Aktiviti ini menimbulkan bunyi bising. Bunyi bising tadi. Bunyi bising yang boleh mengganggu hidupan liar. Nombor 2 di bawah dia. Bunyi bising. Yang pecah batu ni, Pecah batu. Pecah batu ni. Saya baik. bagi clue kat situ, di huruf P. Kalau huruf P dia ada pembalakan. Tapi bukan pembalakan tu kayu. Kayu. Tapi kalau ni untuk pecah-pecah bunyi bising. Pengkuarian. Pengkuarian. Cuba tulis dulu. Pengkuarian. Pengkuarian. P-E-N-G. Okey, yang menegak pula Pak. Aktiviti penerbangan hutan yang menyebabkan habitat hidupan liar musnah. Aktiviti tebang hutan. Tebang pokok. Tebang pokok tu. Yang ini cikgu Ifan tulis dulu. Tulis dulu. Pembah. Saya boleh sambung. Ifan boleh sambung. Yang terakhir Wan. Kita ekonomi yang menyebabkan landscape asal berubah. Tadi kan daripada hutan tiba-tiba terang tempat tu. Diganti dengan tumbuhan lain, pokok lain. Apakah aktiviti tersebut? Tanam kelapa sawit, tanam getah. Mula huruf apa cikgu? P. Perta.
Pertanian. Okey, saja Irfan bagi masa sikit untuk murid-murid kat rumah pun kita cuba. kita nak murid-murid di rumah follow kita pun ikut kita. Buat sama-sama kita uji. Pertanian. Okey. Kita semak semula. Semak semula. Tadi yang betul lah. Yang pertama tadi empangan. Tambahan 1 bintang untuk Irfan. Melintang ke nombor 2. Pengkuarian, aktiviti menimbulkan bunyi bising. Yang nombor 1 menegak. Pembalakan, penebangan pokok lah. Pembalakan. Yang kedua menegak adalah pertanian. So, ada tambahan 4 tadi terkumpul 2 bintang, ada tambah 4, ada 4 campur 2 apa Bai? Berapa? Jadi 6 cikgu. 6, okey 6. Ada 6 bintang. 6 bintang setakat ini. Biasa orang dapat 5 bintang je. Tapi Irfan dapat 6 Dapat 6. Hebat. Saya yakin murid-murid di rumah juga hebat macam Irfan yang bersama saya di studio. Didik TV KPM